Oke geng, hai assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita ada kesempatan sedikit berkongsi pengalaman ataupun berkongsi pengetahuan untuk orang ya. Dan untuk video kali ini aku nak tunjuk sedikit masalah engine bunyi kasar bahagian part tengah lah, part engine tengah ataupun bagian part crankshaft nih. Apa komponen-komponen yang perlu kita cek bila dapat masalah engine bunyi kasar bahagian tengah. Oke. Sebelum ini aku udah pernah tunjuk mengenai engine bunyi kasar bagian head block, clutch dan magnet, dan ini untuk part last ataupun part akhir lah masalah engine bunyi kasar ya. Dan kita akan share apa komponen yang perlu korang tukar ataupun ganti bila dapat masalah engine bunyi kasar di bahagian tengah engine. Oke, sebab kalau untuk dari segi masalah engine bunyi kasar ini dia banyak penyebab dan banyak bahagian yang perlu kena cek lah. Jadi untuk bahagian head bila bermasalah, bagian head lah yang korang kena bongkar. Jangan pula bunyi itu datang dari head tapi korang bongkar bahagian tengah sampai belah engine. Kan rugi ataupun menyusahkan diri kamu sendiri. Jadi untuk video kali ini yang kita tunjuk dengan korang sebenarnya untuk korang lah, supaya kamu nih boleh lebih faham lagi mengenai cara kerja engine dan masalah engine bunyi kasar. Oke, tanpa kita bertele-tele ataupun bersimbang kari, kita akan bagi tahulah setiap komponen yang bermasalah bahagian tengah engine. Oke, ini kita ada sebiji crankshaft Yamaha LC. Oke, dan untuk gearbox ialah gearbox ES5 Dream. Ini untuk sebagai penunjuk korang lah, supaya kamu boleh lebih faham lagi. Sebagai contoh macam nih, bila engine tu bunyi kasar bahagian tengah, kadang-kadang boleh jadi nih longgar ataupun dah makan bagian dalam nih. Senang cerita, nama dia conroot ataupun root, yang ni selalu makan dan akan menimbulkan bunyi. Bunyi dia tu memang cukup nyaring, seolah-olah bunyi dia tu bunyi blok juga. Kalau blok tu house, bunyi dia tu lebih kurang sama macam ni. Tapi kalau untuk root dan block nih dia agak berbeza sedikit kalau dia bunyi. Korang boleh dapat bezakan lah. Senang cerita, kalau block yang bermasalah ataupun dah house, kadang dia akan menimbulkan bunyi sewaktu engine panas. Jelas bunyi dia tuh. Tapi kalau root nih yang bermasalah ataupun dia dah house, engine sejuk ataupun panas dia akan bunyi. Oke, boleh faham. Apalagi kalau kita pulas minyak, bunyi dia tuh memang makin kuat lah. Senang cerita makin kuat. Sebab bila kita pulas minyak ataupun high RPM, pergerakan root nih dia lebih keras ataupun dia lebih bekerja keras lah, senang cerita macam tuh. Jadi bila nih bekerja keras, kalau dia dah rusak, dia akan menimbulkan bunyi memang cukup kuat lah bila kita pulas minyak. Jadi boleh kita tahu kalau root nih bermasalah, ciri-ciri dia macam tuh lah. Cuma korang jangan sampai tersalah lah, sebab kadang-kadang root nih bermasalah, dia lebih kurang bunyi, dia tuh bunyi blok kalau dah house. Jadi kena paham lah. Oke, kalau untuk root nih bermasalah, walaupun engine sejuk, dia akan bunyi. Start engine dia terus bunyi kalau root nih dalam keadaan house yang teruk. Tapi kalau block dia berbeza sedikit. Kalau block nih dia house, kadang dia bunyi dia tuh kuat kalau engine dah dalam keadaan panas. Tapi kalau sejuk, kadang-kadang dia punya bunyi itu dia tidak terlalu kuat. Kalau panas cukup kuat, jelas. Oke, boleh paham untuk part engine tengah selalu masalah nih. Oke, dan masalah seterusnya yang menimbulkan bunyi ialah boleh jadi ialah bearing kiri kanan nih, bila dia pecah dia menimbulkan free play, akan menimbulkan bunyi dengung. Oke, untuk bunyi dengung tuh korang boleh nampak di video aku yang lain bahagian clutch. Oke, tuh aku masukkan dalam part clutch lah kalau bearing nih bermasalah. Oke, cuma bearing nih dia jarang bermasalah, melainkan kalau crankshaft nih kilong, dia cepat makan ataupun cepat rusak lah bagian bearing nih, sebab dia menerima beban yang tidak normal ataupun tidak seimbang. Boleh jadi bearing selalu pecah. Oke, bearing ini pecah kiri kanan lebih kurang sama bunyi dia tuh. Contoh bearing ini pecah sedikit ataupun teruk, masalah dia sama. Untuk bagian part magnet nih dia akan gilong. Bila dia gilong, kadang-kadang apalagi kalau dalam contoh lah dalam keadaan bearing cukup teruk, bagian ini gilong. Dan bagian magnet tuh dia punya pusingan tuh dia lompat-lompat ataupun tidak balance lah, dia punya gerakan tuh ataupun dia punya pusingan tidak balance bila bearing ini pecah. Dan ciri-ciri dia boleh jadi motor tuh akan jadi semput lah, boleh jadi semput dalam RPM atas dia boleh semput sebab untuk gerakan nih dia tidak balance. Oke, kalau ini pecah, dia punya magnet tuh, dia punya gerakan pusingan dia tuh akan berubah lah. Oke, akan berubah. Senang cerita dia akan lompat-lompat bila yang ini gilong. Bila gilong, nanti bacaan api tuh keliru ataupun tidak dapat baca dengan tepat, sebab
untuk tonjolan magnet nih ataupun daging magnet nih yang akan menghasilkan percikan api bila waktunya dia keluarkan api. Nih fungsi dia, tonjolan magnet ataupun daging magnet yang selalu orang gelarkan lah. Jadi bila kalau masa ni gelong, perangsang ni gelong, nanti gerakan ni pun akan naik turun macam ni. Bila naik turun macam ni, nanti CDI ataupun ECU tidak dapat membaca dengan normal sebab gerakan dia ni turun naik. Jadi boleh jadi kalau ni cukup teruk bermasalah, dia gelong, boleh jadi motor tu dia punya performance akan berkurang ataupun tidak cantik lah. Senang cerita macam tu. Okey, boleh faham untuk parts ni crankshaft bahagian tengah. Okey, kita lari ataupun kita berbalik dengan masalah gearbox. Okey, ini untuk part tengah semua part tengah yang kita bahas dalam video ni. Okey, untuk gearbox ni ciri-ciri dia tu kalau bermasalah cukup senang lah korang tahu. Macam contoh, bila kamu engine idle, kalau gearbox ni bermasalah, pecah ataupun makan dia punya ni, sebagai contoh macam ni lah yang kita tunjuk. Okey, ni dia pecah macam ni. Pecah macam ni. Okey, contoh bila kamu dapat masalah gearbox pecah macam ni, bila engine idle, engine idle ataupun free gear, dia tidak akan menimbulkan bunyi. Kalau yang ni problem, dia tidak akan menimbulkan bunyi. Boleh faham Tapi andai kata kamu masuk gear 1 dia menimbulkan bunyi, ataupun 2, 3, 4, 5, 6, 7, bila kamu masukkan gear setiap satu persatu dia menimbulkan bunyi, bermakna gearbox bermasalah. Boleh faham kalau untuk free gear dia tidak menimbulkan bunyi, tapi kalau masuk gear 1, dah kira lah gear 1 kah, 2, 3, 4 dia ada menimbulkan bunyi. Kadang gear 2 tiada menimbulkan bunyi, masuk gear 3 bunyi. Itu bermakna gearbox yang bermasalah. Senang cerita, bila free gear tidak menimbulkan bunyi, tapi masuk gear 1, 2 sampai 4, kalau gear kamu tu sampai 7, kalau ada gear 7 kamu tu bunyi, bermakna gearbox yang bermasalah. Jangan tukar part lain. Nanti kalau kamu dapat masalah macam tu, kamu buka bahagian head ataupun bahagian clutch. Sedangkan dah cukup jelas, bila free gear dia tidak menimbulkan bunyi, tapi bila masuk gear baru menimbulkan bunyi. Itu bermakna masalah gearbox. Okey, boleh faham untuk part tengah ni. Jadi jangan sembarang bongkar, nanti kamu yang rugi. Nanti sia-sialah aku buat video ni. Kalau aku buat video ni kamu masih tidak faham, rasa sia-sialah aku buat. Jadi bila aku buat video macam ni, korang kena tengok betul-betul, kena fahami betul-betul. Sebab untuk video yang kita tunjuk ni sebenarnya ialah mungkin ada yang masih kurang faham, apalagi mengenai engine, apalagi masih yang pemula, itu memang agak susah sikit mau faham lah. Sebab tu korang kena tengok video aku yang lain bahagian-bahagian bawah tu, supaya kamu boleh faham mengenai engine dari segi bab wiring semua aku dah pernah tunjuk. Cuma kamu tinggal ringankan sikit kamu punya tangan tu untuk mencari scroll bahagian bawah tu. Aku banyak dah tunjuk bahagian-bahagian part motor yang bermasalah. Okey, untuk yang ni round gear ni memang jarang lah bermasalah. Kalau dia bermasalah tidak ada menimbulkan bunyi. Cuma kalau dari segi gear, kalau ada kamu rasa masuk gear pap, tiba-tiba tendang balik, contohlah masuk gear 1 tiba-tiba tendang balik free gear, boleh jadi yang ni bermasalah. Ataupun yang ni dah haus, bila masuk gear 1 susah, boleh jadi ni bermasalah. Kadang-kadang yang ni selalu haus bagian ni. Setiap motor dia ada ni kan. Ni ada daging sikit ni atas bawah. Ni. Jadi kalau yang ni haus, kadang-kadang bila kita masuk gear gear 1 tak kira lah 1, 2, 3, kadang-kadang dia agak susah masuk. Kadang mau pinjak 2, 3 kali baru dia masuk. Kadang-kadang yang ni. Boleh jadi yang ni. Okey, boleh faham untuk bahagian part tengah engine ni. Jadi itu saja untuk perkongsian bahagian tengah engine. Bila kamu dapat masalah engine bunyi bising bahagian tengah, korang boleh cek komponen-komponen yang aku bagi tahu tadi lah. Untuk video ni ialah part last. Rasanya semua dah cukup komplit lah dari segi head, block, clutch, magnet tengah. Aku dah tunjuk semua komponen-komponen yang perlu kamu tukar ataupun kamu perlu cek bila kamu dapat masalah engine bunyi kasar. Okey, korang boleh tengok video aku dari awal tu. Okey, mungkin itu saja untuk perkongsian hari ini. Next video kita akan tunjukkan lagi masalah-masalah engine ataupun masalah-masalah wiring. Apa-apa masalah yang kita dapat nanti kita akan tunjuk dengan korang. Okey, untuk korang luar sana yang ada masalah motor yang masih kamu kurang faham, korang boleh tinggalkan di ruangan komen, ataupun korang boleh bagi tips sikit lah apa video yang perlu kita buat lepas ni.
Oke, sebab rasanya banyak video yang aku udah pernah tunjuk, tapi nggak pastilah video apa lagi yang aku belum pernah tunjuk. Korang boleh tinggalkan di ruangan komen ya, nanti kita akan share. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you. Assalamualaikum.